kata gurau-gurau. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tadi kita dah bertemu dan sekarang ini kita bertemu kembali untuk satu lagi segmen, di mana segmen yang dinanti-nantikan oleh semua para trader di luar sana, khususnya pemain-pemain yang sangat-sangat meminati BBMA, ya. Untuk menambah ilmu anda pada malam ini, insya-Allah kita akan bersama dengan Cikgu Azlan Hashim, dan yang di ruangan komen juga amboi, ramai dah cikgu. Alhamdulillah dah ramai dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula seperti biasa, ya, saya akan mengingatkan anda semua COVID-19. Lepas tu esok, mungkin malam ni dah ada yang membuat perjalanan untuk bercuti kan, besok cuti. So hati-hati di jalan raya. Kalau pergi tempat-tempat seperti laut, pantai, awasi anak kita, air terjun, ya, sebab taman tema pun kadang-kadang, sebabnya kita tak nak kes-kes yang berlaku minggu-minggu lepas, masa cuti-cuti yang lepas, ya, dilanda kepala air, lemas, ya, sebab tak dipantau dengan baik. Ada juga kes-kes di tempat saya, satu tempat tu ibu bapa terlampau leka sangat sampai tak nampak anak tu lemas, ya, nasib baik ada orang nampak. Jadi kita mengharapkan kita ingatkan diri kita dan juga keluarga kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini segmen masuk ke 156 cikgu. Ya, bicara teknikal bersama dengan Cikgu Azlan Hashim dapat ke udara. Dan jangan lupa, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk ke YouTube channel kami. Di sana anda boleh tengok kembali segmen-segmen yang lepas-lepas. Kalau nak buat ulang ulang tengok ataupun ulang kaji apakah ilmu-ilmu yang terlepas untuk Cikgu BBMA kita, Cikgu Azlan Hashim, Cikgu Yun Stacey Fundamental dan juga Cikgu Nonem, semua ada di channel, telah disusun cantik oleh Boboy. Baik, seperti biasa, baju nantilah, Boboy tak ada. Ni saya nak kongsikan anda satu makanan yang setiap Selasa akan bersama dengan kita, Yong Tau Foo An-Nur, ya. Setiap minggu dia bekalkan, dan setiap minggu jugalah kami yang dapat merasai terus rasa nak lagi yes, dan nak lagi. Rasa Yong Tau Foo yang sangat-sangat asli lah, ya. Kuah dia yang menarik dia. Tak apa, saya tunjukkan sikit lah sebelum kita bermula ni, ya. Semuanya package menarik. Lepas tu kuah dia, okey, dan juga kuah dia asingkan, ya, dia asingkan. Boboy pun dapat satu sebenarnya. Okey, ni, ya, Azran Aziz, Saujana Prima Saujana, ya. Juga di laman web dia, ya, tak ada masalah, boleh type YTF An-Nur, ya, Yong Tau Foo terbaik bagi saya lah. Banyak-banyak Yong Tau Foo yang saya makan dulu masa saya bujang-bujang kecil-kecil sekolah-sekolah. Saya ingat saya makan Yong Tau Foo di Jalan Tunku Abdul Rahman, yang naik basikal tu. Kan dia ada rasa-rasa, Yong Tau Foo ni ada rasa Chinese dia tu kan. Lama. Memang terbaik, ya. Terima kasih kepada Azran Aziz dan juga Yong Tau Foo An-Nur. Dapatkan, anda rasa sekali anda mesti nak lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, baju baik. Ni, ini pahlawan yang menggunakan tanjak tapi millennium. Millennium, ni orang tak perasan tau. Apa benda tu? Ni transformer pakai tanjak. Transformer pakai tanjak, ya. Boleh dapatkan di www.bajubai.com. Baik, saya tak pantun lah, saya baca je lah. Okey, kepada Muhammad Faizi, orang pertama ni, ya. Assalamualaikum, salam Hari Malaysia, Cikgu Azlan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Alhamdulillah. Saya dah buka mic belum, Cikgu? Dah. Mana mic? Jauhnya. Baru dengar suara cikgu. Dia orang risau ni. Saya ke tepi sikit tadi. Okey, Khalid Intraday, salam DJ Pak Su, Cikgu Azlan dan juga Boboy, semoga sihat semua. Kepada Cikgu Azlan, minta halalkan ilmu BBMA yang dicurahkan tiap-tiap minggu selama ini tanpa jemu. Semoga cikgu terus sukses dan terbaik. Halalkan untuk semua. Wow, saya terharu. Saya terharu, betul-betul. Terima kasih kepada Khalid Intraday yang telah pun memberikan perhatian yang sangat baik. Kongsikan, share, ya, untuk kawan-kawan yang lain.
Syaril Hakimi, salam Cikgu Aslan, DJ Pak Su, mohon pencerahan AUD CAD weekly re-entry sale. InsyaAllah kita akan cubalah, cikgu akan cuba. Cikgu dah kata okey tu. Okey, Encik Ai, assalam cikgu, yang sentiasa memberi senyuman manis semanis madu. Hoi, Pak Su yang segak bergaya, semoga sentiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya juga doakan benda yang sama kepada Encik Ai. Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Terima kasih Firdaus. Kita ada Weakness, kita ada kat sini. Selamat malam. Salam malam Cikgu Hasran Hashim dan juga Pak Su. Terima kasih. Okey, selamat malam daripada Agrofarm ni, Hasmins. Macam mana nak sebut main kau ni, ada Z. Means ya, kambing akikah. Ni kalau tuan-tuan nak kambing, boleh PM dia terus. Tak ada masalah. Saya bantu je. Lagi-lagi kita kena BMF kan. Support kawan-kawan ya. Kambing akikah ada, mungkin susu pun ada. Susu kambing. Airil Akmal, assalam Cikgu Aslan, DJ Pak Su, Boboy, semoga sihat ceria selalu. Sentiasa ceria dengan ditemani oleh anda semua lah. Musa Yusof, terima kasih Cikgu kerana share tentang BBMA, baru rasa profit. Masya Allah. Tahniah. Okey, Ahmad Fauzi Baharudin, cantik baju DJ. Ni daripada baju baik. Okey, di sini saya saja nak buat anda jealous lah. Jealous. Nampak tak? Okey, baju daripada baju baik. Tak apa, nanti boleh upkan lah di ruangan komen ni. Anwar Abdullah, salam Cikgu DJ Pak Su, EU macam mana? InsyaAllah. Explain cara setting BBMA boleh? Boleh, tak ada masalah. Setting Okey. Boleh analisa AUD USD Cikgu? Wah, okey. Nur Azmi Narullah, salam Cikgu Azlan, DJ Pak Su dan juga Bobo. Esok cuti terbaik. Wah, plan nak pergi mana tu? Hati-hatilah BBMA banyak rahsia. Selamat Hari Malaysia. Wah, pantun. Okey, tak clear suara cikgu. Yalah, sebab tadi mic tu jauh sangat. Ni dah dekat dah. Okey. Akmal Halizan, suara cikgu slow. Baik, terima kasih. Teruskan memberikan komen kalau sekiranya ada benda yang slow ke, tak berapa jelas ke. Okey, sekarang macam mana suara cikgu? Kalau okey, clear baik, alhamdulillah. Baik cikgu, hari ni Selasa. Selalunya Selasa kita bertiga je jadi bujang lapuk kan. Tapi sekarang hari Selasa meriah sate. Allahu Akbar. Kambing dia dah berpindah Pak Su daripada Senin. Macam mana nak workout ni? Itu masalah dia. Saya dah risau. Memang risau. Yalah, saya pun cuba-cuba nak workout sebenarnya, nak kurangkan saya punya ROI saya ni, tapi itulah bila nampak kambing dengan sate kena pula Yong Taufu An-Nur, masya-Allah. Baik, kita teruskan cikgu. Saya dah ambil masa cikgu lama ni. Jadi saya serahkan kepada cikgu kalau cikgu dah bersedia. Cikgu, sebelum kita bermula lah. Bila kita sebut pasal setting BBMA, okey. Apa permulaan setting BBMA ni? Permulaan setting dia? Apakah indie yang pertama untuk dapatkan setting BBMA? Dia mesti ada BB lah. Dia mesti ada BB, Bollinger Band. Bollinger Band dan juga campuran ramuan moving average. Okey, cantik, menarik. Saya suka ni. Okey, saya serah kepada cikgu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Su, Boboy, Big Boss pada malam ni. Big Boss ada makan. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi daripada kesihatan, kegembiraan, ketenangan, makanan, minuman, dan alhamdulillah daripada semua sudut lah, syukur kita malam ni kita dapat bertemu sekali lagi untuk minggu yang 156. Subhanallah. Betul 156. Sekejap tuan-tuan, dan sebelum terlupa, selamat Hari Malaysia. Dan okey tuan-tuan, bintang 7 sinar berseri. Bintang 7. Bulan purnama datang menerpa. Ajaran guru hendaklah dicari. Mana yang dapat, janganlah dilupa. Mana yang dah dapat tu simpan elok-elok. Ikat mati punya. Kalau nak lebih mujarab, ajar dekat orang. Tepat kan? Kalau kita tak ajar kat orang, nanti kita berku macam tu. Sebab tuan-tuan,
Saya rasa ramai bagi siapa yang pernah jumpa saya atau kita dalam grup online, saya memang akan selalu minta, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak faham, ajar orang sebelah. Sebab tuan-tuan, kalau kita ajar orang sebelah, siapa yang pandai? Kita yang pandai. Sebab kita ikut orang. Kalau cakap seorang-seorang, dia tak jadi. Cerita kat orang sebelah faham atau tidak. Tetapi jikalau dia faham dan dia profit, bermaksud ilmu yang kita pegang tu betul lah. Kalau kita nak uji lah ilmu yang kita ada. Yes. Kalau kita seorang faham tuan-tuan, dia macam aku seorang ni ke? Tapi kalau kita dapat kongsikan dengan orang lain pun profit tuan-tuan. Dia lebih bermanfaat, dia lebih meriah. Hidup ni lebih meriah. Tuan-tuan, market tuan-tuan sekarang satu hari dah 6 trilion. Okay? Satu hari je 6 trilion USD. Kalau setakat tuan-tuan profit satu hari $100, tak ada apa-apa ke? Jadi kongsilah kawan-kawan, tak ada apa nak janganlah, tak payahlah. Tak ada kedekut-dekutnya lah. Kalau kau main 1 trilion ke lain lah, 100 juta ke sekali depo lain lah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita demi kesihatan dan juga walaupun sekarang ada banyak kluster-kluster baru kan, tenaga. Saya pun amat merisau. Saya tadi lupa nak berkata berkenaan dengan COVID ni. Betul. Allah, risau semakin risau. So kita kena masih berhati-hati dan dan malam ni saya rasa sesiapa yang trade pair yang ada USD, bagi yang scalping atau scalpers, saya rasa masing-masing dah mendapat sedikit profit. Tuan-tuan, saya adalah seorang trader yang lebih kepada swing, iaitu saya melihat tafrin-tafrin besar di weekly, di daily. Jadi weekly ni tuan-tuan, itu adalah saya punya kiraan, saya punya bacaan untuk setiap hari. Di situ saya mencari peluang-peluang untuk entry dan bertahan. Okey, macam biasa tuan-tuan, untuk kita nak mulakan satu mana-mana analisa, kita dah tahu major pair seperti AUD USD, NZD USD, Euro USD, GBP USD tuan-tuan, semuanya digandingkan dengan USD. Jadi nak atau tidak, kita kena terima bahawa USD ni tuan-tuan adalah sebagai apa? Sebagai satu petanda yang kuat ke manakah pergerakan pair yang lain. Jadi nak atau tidak, kita kena tahu benda ni. Dan kalau kita rujuk sekarang tuan-tuan, kita lihat apakah yang sedang berlaku pada indeks USD untuk hari ni. Jadi tuan-tuan, kalau untuk hari ni, definitely kita kena melihat candle daily. Kita kena melihat di manakah kedudukan yang terendah hari ni dan di manakah kedudukan yang tertinggi hari ni. Penting. Tuan-tuan, kenapa saya berkata begitu? Sebab kalau tuan-tuan nak scalping sekalipun, H1 ke, M30 ke, M15 ke, or even M1 sekalipun, kalau tuan-tuan entry di kawasan yang terendah harian atau tertinggi harian, disitulah entry yang terbaik. Kalau tuan-tuan masuk dah tengah-tengah, dia dah terlewat tuan-tuan. Dia dah macam dia macam nak naik tapi tak naik, dia macam nak jatuh tapi tak jatuh, sebab tuan-tuan dah masuk tengah-tengah. Jadi masuk tengah-tengah, tuan-tuan dah terlewat, dia memang tak best. Tapi boleh ke cikgu? Kalau nak boleh, tapi dia macam tak seronok lah. Hati tu dah macam market dia dah pergi tu. Dia dah pergi tu, hati macam alamak. Dia akan keluar perkataan, kalaulah aku. Dia bila dia kalaulah tu tak payah tuan-tuan. Baik. Tinggalkanlah. Dengar nasihat cikgu. Sebab tuan-tuan, market, kalau kita nak entry adalah ketika market masih senyap. Maksud senyap adalah tuan-tuan tak nampak dia kena panjang, tak nampak. Dia macam kecil, tiba-tiba sebatang pergi. Bila sebatang pergi, kita, bang boleh masuk tak bang? Biasanya dah lambat. Itu sebab tuan-tuan, saya biasanya masuk dengan melayer dengan entry tertentu dan saya bertahan. Sebab kita tak tahu bila movement besar akan berlaku. Okey. First tuan-tuan, kita lihat kepada indeks USD. Sebelum untuk the first half dalam sampai pukul 11 ni, saya akan bagi sedikit apa yang saya nampak, analisa, dan juga selepas tu mungkin kita boleh buka kepada persoalan. Kita boleh bacakan soalan tuan-tuan dan insya-Allah saya akan cuba menjawab soalan-soalan tuan-tuan. Okey, dan untuk ini USD tuan-tuan, di sebelah kiri ni adalah time frame weekly, di tengah ni adalah daily,
di kanan sekali adalah time frame 4 jam. 4 jam ni lepas tu kalau kita tengok sebatang panjang, pam di tengah naik ni. Ni yang nak menakutkan kita. Alamak, dia naik. Bagi sesiapa yang scalping, dia dah senyum lah. Bagi siapa yang swing, alamak, float lagi ya. Tapi volume kena jaga lah tuan-tuan. Okey, kalau saya besarkan tuan-tuan di weekly, tuan-tuan nampak saya besarkan. Okey, sebenarnya lepas tu first kita kena tengok trend. Trend yang berada di time frame weekly untuk indeks USD masih lagi dalam situasi atau keadaan downtrend. Okey, maknanya weekly definitely masih lagi dalam keadaan downtrend, turun. Jadi orang kata downtrend, macam mana saya nak baca? Okey, dalam BBMA tuan-tuan, bagi sesiapa yang mungkin pertama kali melihat, alamak, banyaknya garisan, tak ada masalah. Tuan-tuan, setiap orang yang mula mengenali BBMA, macam saya juga, sekitar 2014, tengok ni, ya Allah, banyaknya garisan, pening kepala. Tapi tuan-tuan, alah bisa tegal biasa. Dah lama kita pegang, kita tengok, hari-hari kita tengok tuan-tuan, kita dah okey dah, sebab kita dah boleh nampak tang mana yang kita nak fokus. Dan apa yang telah berlaku di weekly tuan-tuan, sekali lagi, sebab kenapa saya guna weekly, sebab dalam seminggu Pak Zu, tuan-tuan, cuma ada satu saja candle weekly. Jadi tuan-tuan, dengan satu candle senang cerita dia. Dia tak boleh buat gila-gila. Kalau dia kata minggu ni masih dalam keadaan zone re-entry sell di weekly, itulah dia tuan-tuan, zone re-entry sell di weekly. Dia akan turun naik. Kalau lihat hitam dia kecil, daily H4 atau H1, tuan-tuan akan nampak turun naik. Tapi kat weekly, dia masih duduk situ, re-entry sell di weekly. Itu je, dia tak buat besar. Jadi tu sebab bagi orang scalping, dia dah nampak harian punya pergerakan, terus dia boleh masuk keluar. Dan bagi yang scalp, yang swing, macam saya swing, saya nampak re-entry sell di weekly, dan saya bertahan, duduk dan diam. Okey, di sini tuan-tuan kita nampak bagi sesiapa mungkin yang pertama kali melihat ataupun nak menggunakan BBMA, apa yang tuan-tuan nampak yang saya tandakan ni Pak Su, dan kotak ni, ini adalah dipanggil candle momentum. Ni lah yang merah sebatang yang pertama ni Pak Su. Ini adalah momentum sell. Momentum sell adalah candle yang berjaya tutup. Penting ingat, candle yang berjaya, perkataan paling penting, tutup di luar low BB. Itulah momentum. Jadi apabila ada candle tuan-tuan, ni candle yang pertama Pak Su, tutup di luar low BB, maka ini adalah candle yang dipanggil momentum sell lah, jatuh kan. Jadi momentum Pak Su bukan tempat untuk kita entry. No. Bukan untuk entry. Momentum bagi tahu selepas momentum ada entry. Tu sebab saya suka BBMA. Sebab macam hujan, sebelum hujan ada angin kuat, ada guruh, ada macam-macam lah. Jadi kita dah diberi alert, kita tak masuk tanpa alert. Dalam BBMA tuan-tuan, kita nak entry selepas munculnya alert, munculnya tanda-tanda. Dia beritahu, ada momentum sell lah. Jadi tuan-tuan, bila ada momentum sell, akan ada re-entry sell. Tu sebab saya kata saya masih lagi bertahan, yang mana USD masih lagi dalam keadaan lemah. Cuma since tuan-tuan nampak ada candle-candle sedang buat sideways, dah masuk, kalau saya ambil daripada yang merah ni tuan-tuan, dah masuk minggu keempat, sebulan dah turun naik. Bila pula kau nak jatuh ni? Kenalah bersabar tuan-tuan. Tu sebab dalam trading kita kena banyak bersabar, sebab bila tuan-tuan boleh bersabar, manis, dia punya rasa dia manis. Contoh ni basuh, ni candle yang merah ni tuan-tuan, nampak ini, ni nama dia candle arah kukuh sell. Ni sebatang ni basuh. Candle merah ni juga sebatang seminggu basuh. Jadi basuh ingat, ni candle arah kukuh sell. Candle arah kukuh sell tuan-tuan adalah candle yang disifat sebagai signal. Dia bukan tempat entry, dia signal.
maksud candle arah kukuh sel dengan candle momentum, tuan-tuan, sifat yang sama adalah dia adalah signal. Dia kata, okey, ada arah kukuh sel. Ni ada arah kukuh sel. Tuan-tuan, selepas ada arah kukuh sel, barulah ada zone re-entry sel. Barulah kita mencari entry. Selagi tidak ada signal, tak payah. Tu sebab, tuan-tuan, saya suka bila ada signal saya tahu, okey, depan ni ada entry. Bila ada entry, tuan-tuan, mulalah saya melaya. Kalau tak ada signal, saya duduk diam je lah. Betul lah. Jadi dah tak ada. Kalau katakan saya nak detailkan, tuan-tuan, bila saya guna kepada sekarang ni weekly, first saya tandakan dulu ni tuan-tuan, ini adalah arah kukuh sel. Bila ada arah kukuh sel, setup atau tempat entry-nya adalah di re-entry cell. Jadi untuk nak memudahkan kita mencari zone entry, kita harus kecilkan time frame, barulah kita nampak. Kenapa? Sebab satu candle weekly ada 5 candle daily. Jadi dengan 5 candle, tuan-tuan, dia akan dapat kita zoom in. Oh, dalam ni ada 5 candle. Oh, ni kawasan dia. Baru kita nampak lebih jelas. Yang besar ni declare, okey, arah kukuh sel ni. Okey, tunggu re-entry cell. Jadi caranya saya kecilkan daripada weekly kepada daily. Okey, ini saya padam dulu. Okey, lepas tu nampak di sini. Nampak dia dah jadi. Sekejap, saya pergi weekly sekali lagi. Tuan-tuan, ini adalah arah kukuh sel. Saya tukarkan kepada daily. Lepas tu nampak, ini tadi yang saya tandakan ni. Dan sekarang, tuan-tuan perhatikan. Sekarang di daily, tuan-tuan perhatikan kawasan-kawasan di antara mid BB dengan top BB atau sehingga MA50. Ni yang saya tandakan lepas tu. Inilah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita meletakkan entry cell. Tu tempat ni. Okey. Jadi saya tunjukkan, tuan-tuan, re-entry cell di weekly. Dan apa yang saya tandakan, tuan-tuan, di sini, ini adalah market hilang volume sell di daily. Jadi saya gunakan 2 time frame. Jadi kalau tuan-tuan nak mencari re-entry di mana, katakan tuan-tuan nampak momentum sell di daily, pergilah kepada H4. Tuan-tuan akan nampak market hilang volume di H4. Tuan-tuan nampak momentum sell di H4. Tuan-tuan buka kepada H1, dapat market hilang volume di H1. Jadi sekurang-kurangnya guna 2 time frame. Sebab kalau guna banyak-banyak nanti pening kepala kan. Mulakan dengan 2 dulu. Jadi tuan-tuan nampak benda ni jelas. Jadi kalau pasal tengok, kalau dua time frame, pilih yang mana? Pilih yang besar adalah trend. Yang kecil untuk mencari di mana kita nak entry. Baik. Jadi entry tu pasal tuan-tuan harus mengikut trend. Jadi kalau trend kata aku nak jatuh ni, maka kita fikir nak sell. Kecilkan time frame, dia cari entry. Mana aku nak dapat entry? Baik. Baru jelas. Kalau pasal tengok sekali lagi, nampak tak? Ketika saya tandakan garisan kotak ni market hilang volume sell. Okay. Pasal tengok garisan biru ni, dia berada di luar. Luar. Sama tak sekarang ni? Pasal berada kat luar? Ya. Tu sebab saya kata, mencari sell, sabar. Cuma dia lama sikit, sabarlah. Dia masih dalam trend. Itulah. Masih. Pasal tengok di sini, candle-candle mega biru ni berada di bawah garisan biru ni. Bermaksud downtrend. Iya, satu lagi, kalau pasal sell ketika di sini, nampak dia naik kan? Okey. Kita nak sell, tuan-tuan, bila garisan MA50 biru ni berada di luar top BB. Nampak tak dia berada di sebelah atas? Nampak tak garisan tuan-tuan berada di luar? Nampak tak kena berada ke atas? Itu sebab saya kata saya masih fokus untuk sell. Masih. Jadi trend clear. Tapi sebab saya memilih re-entry di weekly dan market hilang volume di daily. Dan saya kena bertahanlah sebab Baksu, kalau nak ikutkan apa yang berlaku di sini berlaku hampir sebulan Baksu dia punya sideway. Sebulan. Tetapi bila dia jatuh, berkali-kali ganda lah dapatnya. Kesabaran sebulan dapat dia berbulan-bulan. So, tuan-tuan, sama je dengan ni. Dia punya sideway dia mungkin
pun lama. Bila dia jatuh, insya-Allah panjanglah juga. Jadi itu sebab kena banyak bersabar. Dalam keadaan ni tuan-tuan akan nampak candle TF kecil turun naik dan turun naik. Jadi biarlah dia turun naik. Jadi fokus time yang besar. Apa yang terbaik? Jadi pilihan di tangan masing-masing. Okey. Lah cikgu. Saya cuma kongsi apa yang saya nampak. Betul. Jadi tentu kena tentukan mengikut kemampuan masing-masing. Alright. So apa yang kita dah nampak tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku pula untuk hari ni? Ni saya beritahu seminggu. Sekarang untuk hari ni saya besarkan tuan-tuan. Sekarang ni saya besarkan. Okey. Tuan-tuan nampak sebenarnya candle dia ada menyentuh garisan 5-10 low dan juga candle ni dia antara 5-10 low dan 5-10 high. Sememangnya kalau tuan-tuan trader yang scalping untuk hari ni sahaja, tuan-tuan dah tahu dah kawasan-kawasan di sekitar 5-10 low ni adalah kawasan untuk buy. Buy maksudnya untuk hari ini sahaja, bukan weekly. Jadi itu sebab tuan-tuan kena tentukan tuan-tuan ni trader untuk harian ataupun mingguan. Jadi kena tahu diri, aku ni trader scalping, jadi boleh ambil peluang ni. Tapi kena ingat, setiap kali tuan-tuan nak buy, bermaksud tuan-tuan sedang menongkah arus yang besar ni. Lepas tu dia terjun, kita nak naik. Penat tu. Umpama macam satu air terjun besar, kita nak naik. Macam tu sebab saya jarang sangat saya nak melawan arus. Kecuali kalau saya ada akaun yang boleh katakan, aku nak test ni kan, lain. Tapi dalam waktu-waktu tu biasanya tuan-tuan, bila saya nampak air terjun tu kuat nak terjun bawah tu, maka saya akan mengikut arus. Saya akan ikut arus. Jadi saya bertahan dengan sell, saya cari dan saya fokus untuk peluang-peluang sell. Itu cadangan. Tuan-tuan tentukan entry masing-masing. Mana yang jadi tadi nampak tak? Saya daripada weekly saya pergi kepada daily. Sekarang saya kecilkan lagi lepas tu kepada 4 jam. Nampak tak? Saya ambil besar dah clear lah. Saya kecil. Ini nama mati time frame. Saya pergi pada H4. Tuan-tuan nampak? Ada sebatang biru tengah nak naik. Tuan-tuan, dalam bacaan time di H4, garisan top BB tuan-tuan yang berada di H4 ni, ini adalah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk hari ini. Dan garisan-garisan di low BB adalah kawasan yang terendah untuk hari ini. Jadi apa yang sedang berlaku ni tuan-tuan, saya suka dia pasal. Suka kenapa tuan-tuan? Sebab dia nak naik. Bila dia nak naik tuan-tuan, saya takkan buy. Saya suka sell. Kenapa? Sebab weekly downtrend. Daily pun mengikut downtrend. Jadi kenaikan hanya merupakan retracement. Tu yang cikgu nak sell juga tu. Jadi bila dia naik, saya suka. Jadi tuan-tuan, tempat untuk saya sell adalah di mana? Ini cadangan saya lah, di antara garisan top BB hingga ke mid BB. Di sini lepas tu saya nak mencari entry top BB dan mid BB. Di 4 jam. Jadi ini zone untuk saya nak mencari entry. Dia umpama je sebagai contoh yang dah berlaku lah. Kadang-kadang benda tengah berlaku kan, macam mana pula dia nak buat. Okey, lepas tu nampak kena biru sebatang ni. Nampak tak? Bila dia tutup, sebab lepas tu ini kena tutup lewat lagi dalam masa 2-3 jam lagi, 3 jam lagi. So nampak tak dia tutup, kurang dia jatuh. Ketika dia tutup lepas tu, jauh dengan garisan top BB. Betul. Jadi inilah kawasan-kawasan dipanggil market hilang volume sell. Dan lepas tu nampak tak di sini, ini garisan hitam tengah ni, ini mid BB. Dan garisan hitam di atas ni adalah top BB. Nampak tak sekarang candle tu berada di antara mid dengan top. Betul. Benda yang sama saya apply kat sini. Saya ulang lah. Saya suka dia naik sebab saya tahu saya nak sell lagi. Jadi saya mencari tempat yang tertinggi setiap hari untuk nak dapatkan entry sell. Sebab di daily, di weekly masih lagi kuat untuk jatuhan. Tu cadangan, dan biasanya itulah yang saya buat. Sebab entry yang terbaik setiap hari untuk sell dah tentu di kawasan-kawasan tertinggi daily.
Kawasan tertinggi Delhi tuan-tuan bila buka 4 jam adalah di kawasan-kawasan top BB. Kawasan terendah untuk Delhi di DH4 adalah garisan low BB. Itu dia punya bacaan. Okey. Kalau nak cerita tuan lagi panjang, dah pukul 11. Saya rasa pasal pick soalan saya jawab lah. Okey, baik. Saya ambil soalan daripada Luqman JR dulu. Sebab ada 2 soalan daripada Indonesia. Boleh silakan. H4 re-entry by DH1, MHV by the ada pair mana betul? Dia tak tulis pair. Tuan-tuan minta Bito pair senang, saya nak fokus dan yang lain boleh fokus. Bito pair dan Bito soalan tuan-tuan. Okey, ni Noven Ian. Assalamualaikum Cikgu Azlan dan DJ Pak Su. Terima kasih atas ilmu yang dikongsikan. Semoga jadi amal jariah. Banyak cikgu mengajar BBMA, tapi saya paling suka dengan materi cikgu dari Cikgu Azlan. Saya nak tanya cikgu, pernah sampaikan H4 membuat MMT by, maka CS kan kian kejar tempat tertinggi di weekly, iaitu MA5 10. Okey. H1. Bagaimana nak nyatakan bagaimana ternyata MMT itu terbentuk di area tertinggi di weekly? Adakah MMT itu masih naik lagi? Contoh UCAT. UCAT tuan-tuan, tadi saya dah terangkan tentang indeks USD. Indeks USD tuan-tuan mengatakan bahawa USD dalam keadaan lemah, downtrend. So secara kasar tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar atau dah faham USD lemah, maka UCAT secara automatik kita dah boleh agak, kalau belum lihat kita boleh agak ini mungkin dalam keadaan downtrend. Jadi kita buka UCAT dan apa yang kita nampak. Sekejap tuan-tuan, saya tukarkan. Sekarang kalau kita lihat apa yang berlaku di weekly, saya besarkan tuan-tuan. Sememangnya di weekly masih lagi dalam keadaan re-entry sell. Tapi satu re-entry sell ni tuan-tuan, dia tak kuat. Beza dengan indeks USD tadi. Indeks USD tadi tuan-tuan, kalau puasa tengok, saya buka balik dekat weekly. Ini adalah re-entry sell yang kuat. UCAT re-entry sell yang lemah. Kenapa? Sebab re-entry sell ni tuan-tuan muncul selepas momentum sell. Tetapi untuk UCAT di weekly, sekejap saya besarkan, re-entry tuan-tuan muncul, tetapi sebelum tu tuan-tuan tidak ada sebarang candle momentum sell. Jadi kena hati-hati. Re-entry sell ni adalah re-entry sell yang lemah. Alright. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih re-entry sell, pastikan re-entry sell selepas momentum sell. Itu dia kuat. Jadi itu di weekly. So sekarang kita kecilkan pula kepada daily. Di daily apa yang kita nampak tuan-tuan? Perjalanan ni saya ambil candle yang ni lah yang saya tandakan ni. Tuan-tuan, apabila kita tahu bahawa di weekly adalah re-entry sell, maka bentuk yang selalu sangat muncul di time frame lebih kecil di daily adalah market hilang volume buy. Inilah yang sedang berlaku. Dan untuk kita dapatkan confirmation untuk hari ni, perjalanan untuk hari ini, dan tadi kita nampak USD dalam keadaan retracement kan. Kita pergi pada 4 jam, kita nampak tengok betul-betul dekat UCAT ni. Di sini tuan-tuan tidak ada sebarang bacaan momentum sell dan BB dalam keadaan flat. BB flat. Tuan-tuan, kenapa bentuk ni berlaku? Sebab selepas bentuk ni tuan-tuan akan muncul momentum. Sebab tuan-tuan bentuk dia, kalau kita tengok, ini ada flat mendata. Ni pun mendata. Sebelum tu Ford nampak dia kembang. Sebelum kan? Ini berkembang. Bermaksud trend yang bermula daripada sini pasu ni, dia naik, nampak tak top BB kembang, low BB kembang, lepas tu dia kuncup, dia kembang balik dan akhirnya dia flat. Bermaksud pasu trend yang kita nampak bermula daripada sini, daripada sini sampai sini telah pun selesai dan hendak muncul satu trend baru di time frame 4 jam. Sebab tu tuan-tuan kita nampak
bahawa top BB dan low BB dalam keadaan flat. Selepas ni kita nak menunggu di manakah munculnya momentum. Jikalau muncul momentum buy di H4 dan top BB kembang, bermaksud dia nak naik. Tu signal dia. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Di situlah tempat entry yang paling selamat. Jika tuan-tuan dah ada entry awal-awal di sini, jadi tuan-tuan kena ingat bahawa jikalau berlaku momentum buy di H4 dan top BB kembang, bermaksud dia nak naik. Tetapi kalau berlaku momentum buy di H4 tapi BB masih lagi flat, dia cuma retest saja. Jadi tuan-tuan, re-entry penting, BB pun penting. Sebab BB dia kuat tuan-tuan. BB ni membawa perjalanan 20 candle. Tuan-tuan nampak MA5, MA10. MA5, MA10 adalah berdasarkan kepada pergerakan purata 5 candle. MA10 pergerakan 10 candle. MA5 5 candle, MA10 10 candle, BB 20 candle. Dah tentunya BB ni kuat. Itu sebab tuan-tuan nampak kadang-kadang momentum buy lah, tapi BB tak kembang. Candle flat aja. Jadi kita harus melihat atau menunggu di mana dia nak bergerak. Macam ni Basu, nampak tak momentum buy? Lepas tu BB kembang. BB kembang hitam ni kembang, yang bawah ni pun kembang ke bawah. Kemudian dia turun, dia tak touch low BB dan dia naik. Tuan-tuan, bentuk macam ni bila tuan-tuan nampak momentum buy di 4 jam, dia jatuh ke bawah. Tuan-tuan nampak macam arah kukuh sell di 4 jam, tetapi dia tak sentuh pasal low BB. Inilah yang dinamakan market hilang volume buy di H4 dan di daily tuan-tuan adalah re-entry buy. Inilah dia. Ni bentuk yang saya suka tengok. Saya memang kalau dapat bentuk contoh memang saya masuk. Bentuk ni memang berulang-ulang tuan-tuan. Bentuk favourite Memang ni bentuk buat duit senang cerita lah. Bentuk buat duit. Ya Allah, ambil peluang ni. So hafal dan faham lah, jangan hafal bulat-bulat. Tuan-tuan nampak momentum. Sebab momentum buy ni tuan-tuan tidak terbatal dengan momentum sell. Tak ada momentum sell. Dia turun, dia naik. So zone ni saya biasa buat Basu, kalau saya dapat momentum buy, memang saya dah siap di antara mid BB dengan low BB ni. Saya punya layer dah menunggu lah. Sebab tuan-tuan, jikalau saya silap, macam mana saya nak tahu saya silap? Apabila ada macam momentum sell, maka silaplah saya. Maka bila saya silap, dengan redha lah, kena cut loss. Benda ni kena standby. Sebagai seorang trader, dia kena tahu benda ni. Jangan kalau silap, takutlah nak cut loss. Tak ada. Nak cut loss, kena cut loss. Setiap trader mesti ada SOP masing-masing dan follow SOP. Tak guna ada SOP tapi tak follow. Itu masalah dia. Kita buat SOP bukan main rapi cantik. Kita fikir SOP kita tu untuk untung. Bila rugi kita takut. No. SOP tuan-tuan, kalau silap ikut. Jangan kalau katakan market dah jatuh lah, rasa dah macam takut. No. Kalau dah silap, cut. Kalau habis. Jadi itu sebab itu adalah disiplin trader. Right. Jadi di sini tuan-tuan sama juga. Di sini flat top BB, di sini kembang. Jadi bermaksud kita masih lagi menanti ke mana arah perjalanan ni. 4 jam ni tuan-tuan. Sebab 4 jam punya perjalanan, momentum buy, dia akan mencari kawasan-kawasan yang tertinggi di mana? Kawasan-kawasan yang tertinggi di weekly. Jadi itu yang cuba dibuat. Macam sekarang, saya tandakan kat sini. Bila ada bacaan-bacaan momentum buy di 4 jam, dia retrace tuan-tuan, dia mencari naik, dia mencari kawasan yang tertinggi di daily, kawasan tertinggi di weekly. Kawasan tertinggi di weekly tuan-tuan adalah ditandakan dengan garisan apa? Dengan garisan top BB di daily. Dan situasi ni tuan-tuan, dia hampir tetapi tidak sentuh. Bermaksud hampir saja. Inilah kawasan-kawasan market hilang volume sell di daily. Kita pergi kepada weekly, dia masih re-entry sell. Ni perjalanan dia. Dan kalau tanya saya masih menjangkakan ada berlaku kejatuhan. Kenapa? Sebab tuan-tuan, kalau kita guna BBMA, kita kena baca semua garisan. Jangan baca 5-10 sahaja, jangan baca BB sahaja, tapi tak baca MA50. Tuan-tuan, MA50 yang ni. MA50 tuan-tuan
masih lagi berada di bawah garisan mid-BB. Jikalau MA50 dah mula berada di atas garisan mid-BB, biasanya kalau saya nak sell, saya relax, hold dulu. Tapi selagi MA50 masih berada di bawah mid-BB, okey, saya masih fokus. Baik. Baik. Okey, kebetulan ada yang bertanya keadaan macam mana perlu cut loss, cikgu dah jawab ya. Muhammad Fauzi, mana Muhammad Fauzi. Kemudian Umar Khalid, seeloknya re-entry bila MA50 berada di luar ke? Valid untuk semua time frame ke? Ya, sekejap saya ambil sini tuan-tuan. Saya ambil satu contoh lah. Okey, tuan-tuan kena ingat market dynamic. Teknik yang kita gunakan, mungkin sebelum kita mungkin ada ketepatan, contoh sebagai satu nombor lah, sebagai satu benchmark, mungkin ada ketepatan 60%. Tetapi ketepatan itu tuan-tuan tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Sebab setiap kali entry yang kita nak masuk, kita 100% berdasarkan kepada bentuk market. Itu sebab kita kena ada skill. Macam orang bawa kereta, dia mungkin skill dekat jalan lurus, tetapi berjalan jam sempit atau sempit, selekor, banyak batu, ada air banyak, dia lain. Itu sebab kita tuan-tuan sebagai seorang trader, kita mesti ada skill dalam semua bentuk. Dalam semua bentuk dan semua keadaan kita kena ada. Jadi kita tidak boleh meletakkan satu benchmark. Okey, bila cara ni betul, dia boleh buat pada semua pair dan pada setiap waktu. Tak. That's why tuan-tuan, memang tak. Memang that's why kita kena adapt. Bentuk je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata kat saya, bentuk, kalau bentuk tuan-tuan macam UK ni, bentuk-bentuk yang biasa nampak, bentuk-bentuk normal. Ni bentuk-bentuk normal. Kalau katakan tuan-tuan kata, okey, adakah saya perlu tunggu MA50 keluar? Boleh. Ada kata, bang, saya nak entry sebelum MA50 keluar, pun boleh. Sebab apa? Pasu, sebab yang bertanya tu modal dia tak sama. Setiap orang berbeza dia punya modal. Satu benda tuan-tuan yang saya belajar dalam kelas, saya dah buat 2 bulan kelas ni online. Saya tengok soalan-soalan yang diberikan kepada saya, yang bertanya tu Pak Su, dia nak kalau boleh market tu precise. Dia nak kalau boleh, dia kata kalau aku nak masuk betul-betul dekat lain tu. Uish. Saya cakap mana boleh, kita tak tahu. Kita tahu range, kita tak tahu exactly. Dan saya terfikir satu soalan. Bila saya tanya dan dia jawab, baru saya nampak kenapa dia nakkan ketepatan yang tinggi. Pasal apa Pak Su? Sebab tuan-tuan, bila saya tanya, okey tuan-tuan, berapa akaun tuan-tuan ada untuk trade? 1. Patutlah, sebab dia harapkan yang 1 tu lah kena. Mana boleh tuan-tuan, saya ada 1, 2, 3 dan banyak akaun. Saya tak tahu yang mana satu yang akan kena. Apa saya buat? Saya bagi contoh. Apa saya buat akaun pertama Pak Su, saya layer daripada top BB hingga mid BB. Baik. Okey. Dan jarak tu mungkin saya letak setiap 10 pip. Contoh. Okey. Akaun kedua, saya letak satu layer betul-betul dekat atas ni. Akaun ketiga, saya ambil instant. Jadi tuan-tuan, dia ada 3 kebarangkalian. Mungkin yang pertama kena sebab saya dah layer semua. Mungkin kedua tak kena. Mungkin ketiga tak kena. Jadi tuan-tuan, kalau kita hanya menggunakan satu saja akaun, dah tentunya kita mengambil satu kebarangkalian yang mana sama ada kita kena atau tak kena, ataupun tak kena. Tetapi kalau saya gunakan 3 akaun, salah satu daripada 3 confirm kena, InsyaAllah kena. Itu sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan ada satu akaun, kita nak perfection, tak dapat. Mungkin tuan-tuan dapat mula-mula, akan datang tak tahu. Sebab market dynamic. Itu sebab saya lebih kepada range. Sebab range kita nampak, bila saya gunakan top BB dan mid BB, saya tahu ini adalah kawasan-kawasan yang tertinggi sepanjang minggu ini. Dia dah 1, 2, 3, dah 6 minggu tuan-tuan. Tempat yang tertinggi sepanjang 6 minggu berturut-turut. Dan dia tak berubah lagi. Dan saya hold saya punya sell, duduk dan diam. Nampak tak tuan-tuan? Dan ada yang saya sell penuh macam ni, ada yang saya sell satu layer, ada yang saya sell 2-3 layer. Kena ada banyak akaun. Jadi
Bila tuan-tuan nakkan entry tapi dengan satu akaun, tuan-tuan paksa diri untuk mencari-cari, untuk memastikan benda tu berjaya dan untuk dapat. Tetapi itu hanya meneka dalam kesamaran. Lagu cikgu. Jadi tuan-tuan, saya faham. Caranya kalau nak relax, banyakkan akaun. Banyak tu lebih daripada satu lah. Yalah. Pegang pair yang sama, pelbagaikan cara entry, insya-Allah salah satu daripada contoh ada 3 akan dapat. Barulah kita entry dengan tenang. Ni taklah kok tak dapat sebab kita pegang satu akaun ni. Tak boleh. Kena ada lebih dari satu akaun. Baik. Okey, daripada Medan, cikgu, apakah tanda-tanda perubahan trend di time frame daily dengan multi time frame frame pair EG Euro GBP Euro GBP. Terima kasih sebelumnya cikgu, salam daripada Medan. Okey. Euro GBP jap tuan-tuan Euro GBP. Okey. Trend dia ada kata time frame ke? Time frame multi time frame sekejap. Daily. Okey tuan-tuan. Saya ambil apa yang sedang berlaku sekarang ni lah. Okey. Tuan-tuan nampak sekarang ni ada candle yang tutup di luar BB. Baik. Ni daily. Ni dipanggil momentum buy. Ni. Ini adalah candle daily. Dan candle daily tuan-tuan, satu hari cuma satu candle. Dah tahu dah. Dan ini adalah momentum buy. Momentum buy hanya akan terbatal dengan munculnya momentum sell. Okey. Jadi tuan-tuan, untuk munculnya momentum sell perlu ada candle yang tutup di luar low BB. Tuan-tuan, saya tanya, cuba kita fikir dalam keadaan dalam logik, boleh atau tidak dengan satu candle terjun daripada atas ni ke bawah ni? Satu candle dalam keadaan normal tuan-tuan, tak berlaku. Jarang berlaku ni. Tak berlaku. Lagi pula Euro ni, Euro JBP. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah nampak ni momentum buy yang nak membatalkan momentum sell dengan satu candle daily atau dengan satu malam, logiknya tidak akan berlaku. Tetapi tuan-tuan tengok di sini, nampak tak? Ini adalah momentum sell. Bila ada baca momentum sell, muncul bacaan momentum buy, maka segala perjalanan momentum sell ni terbatal. Saya faham bila ada momentum sell nak ke momentum buy, alamak, dia punya candle beratus pip contoh. Jadi macam mana kalau boleh kita nak detect sebelum munculnya momentum buy di daily? Cantik. Saya tahu sebab saya macam tuan-tuan juga, kita sama. Sebelum muncul momentum buy di daily, pastinya akan muncul momentum buy di time frame H4. Okey. Itu signal awal dia. Ingat tu. Jadi kalau saya tandakan ni tuan-tuan, tengok ni ketika dia naik, kita pergi kepada 4 jam. Okey. Tuan-tuan nampak? Allahuakbar. Tuan-tuan nampak di sini? Nampak tak ada candle 4 jam membuat bacaan momentum buy. Jadi kalau tuan-tuan ada sell tadi, contohnya macam saya buka daily tuan-tuan, ada sell kat kawasan sini, dan bila buka pada 4 jam, saya pakai kotak ni nampak sikit lah. Bila buka pada 4 jam, tuan-tuan nampak, ini kawasan daily dia tuan, kawasan daily tadi. Tuan-tuan mungkin ada sell, ada muncul bacaan momentum buy di 4 jam. Tuan-tuan dah tahu dah, momentum buy di 4 jam telah membatalkan momentum sell di 4 jam. Ditambah lagi tuan-tuan, momentum buy ni bukan sahaja candle yang tutup di luar top BB, tetapi candle yang tutup di atas garisan EMA 50. Tuan-tuan, kalau siapa yang faham benda ni, dia tahu ini adalah perjalanan jauh. Saya bagi kunci dia. Dan tengok betul-betul. Okey. Tengok betul-betul tuan. Apa lagi nak mangga ada kunci dah bagi. Nak tahu perjalanan kuat? Okey. Tuan-tuan kena fahamkan semua garisan, semua 8 garisan ni. Sememangnya dia perlukan momentum, sebab dengan momentum lah bermulanya perjalanan jauh. Tanpa ada momentum, tak. Okey. First, tuan-tuan mesti detect di manakah momentum yang pertama. Lepas tu, detect yang pertama dulu. Yes. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak menggunakan momentum yang pertama di time frame, contoh di H1,
Satu hari tuan-tuan ada 24 candle H1. Baik. Pastinya kita terkejar-kejar nak mencari. Maksudnya untuk menunggu munculnya momentum di H1, kita mesti nak atau tidak setiap 1 jam basuh kita kena tekan handphone tengok. Tuan-tuan, Kena tu. tak mampu. Tahu terang saya kata. Mungkin hari pertama, Boleh. hari kedua boleh. Seterusnya tuan-tuan tak dapat. Sebab kita manusia, kita ada limit. Kerana yang masih bekerja macam-macam nak buat. Kalau setiap jam kena tekan, aduh. Tak. Tetapi jikalau kita nak mencari momentum di time frame 4 jam, kita hanya tengok phone setiap 4 jam sekali. So relax. Apa saya buat tuan-tuan? Saya akan meletakkan alarm. Lepas tu kalau market bermula pada pukul 5 pagi, Baik. candle H4 yang pertama siap pukul 9 pagi, 8.45 pagi alarm saya bunyi. Jadi dia kata, "Ai, tengok candle." Saya pun standby tengok candle 4 jam. Candle seterusnya tuan-tuan, tadi pukul 9 tambah 4 pukul 1 petang. Dan Zuhur kan 12.45 alarm saya bunyi. Jadi tuan-tuan, saya ajar otak saya berfikir setelah alarm tu berbunyi, baru saya tengok. Jadi tuan-tuan, bila dah dibiasakan, paling tinggi pun tuan-tuan tengok 6 kali. Tolak tidur apa semua 3 kali tuan tengok. Relax. Itu sebab pegang 4 jam, relax. Jangan push. Boleh buat kerja, banyak kerja. Yes. Jadi tuan-tuan, tengok tu dari segi masa. Okey, tuan-tuan nampak momentum buy pertama di sini. Okey. Dan candle ni tuan-tuan tutup di atas EMA 50. Nah, ini dia punya kunci. Setiap kali ada momentum buy, candle tutup di atas EMA 50, itu perjalanan jauh. Cari entry dan bertahan. Cari entry dan bertahan. Kalau ada momentum buy tapi candle masih di bawah EMA 50, dia pergi tapi dia tak pergi gila-gila lah. Dapat ya. Sebab saya nak ambil satu lagi soalan. Saya gabungkan weakness dan juga Umar Khalid. Weakness ni cikgu, jika candle daily weekly dalam keadaan doji ataupun berada antara zone sell dan juga buy, macam mana kita nak pastikan ia sell ataupun buy? Itu daripada weakness. Okay. Kemudian satu ni saya ambil last lah. Cikgu, untuk UCAT ada candle yang close make BB. Maksudnya market bertukar arah. Tapi kenapa kita fokus untuk sell, re-entry sell? Tadi UCAT saya dah cerita dah. Dah cerita? Pasal time frame besar. Ikut time frame besar. Ikut time frame besar. Dah cerita. Okay, settle. Tadi weekly dia momentum. Oh ya, tuan-tuan, yang akan membatalkan momentum adalah momentum yang berlawanan. Sekarang, tuan-tuan nampak ini macam momentum buy dan candle berada di atas garisan EMA 50. Baik. Tuan-tuan, hingga sekarang candle ni nama dia market hilang volume buy. Yang kalau kita lihat di daily, apa yang kita nampak? Kita nampak peluang-peluang re-entry buy. Ada dia berkata, "Bang, tapi candle tak sentuh 5.10." That's normal tuan-tuan. Sebab market ikut cakap BBMA ke atau BBMA ikut cakap market. Market tuan-tuan sentiasa di depan. BBMA ini adalah salah satu tool yang terbaik. Ada banyak kat luar sana. Salah satu terbaik untuk kita nak membaca apa yang sedang berlaku. Sedang dan akan. Jadi bila kita nampak, dia tak touch lah lagi 5.10 low, janganlah risau. Yang akan validkan re-entry buy di daily atau market hilang volume buy di 4 jam adalah momentum buy di H1. Si Ferni nak kena pegang. Sama ada dia touch atau tidak 5.10, tu cerita lain. Sebab kita tak tahu. Kalau dia touch, bonus. Cantik. Kalau tak touch, kita tak boleh apa. Ikutlah apa dia cakap. Jadi buka kepada H1, ada atau tidak momentum buy. Tuan-tuan, hingga sekarang belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy. Bermaksud dia masih lagi sebarang dalam keadaan grey area. Dia mungkin boleh naik membuat bacaan momentum buy dan BB kembang, atau dia boleh sambung jatuh. Di sinilah kita kena bersabar. Jangan, "Bang, boleh masuk tak bang?" Dia tanya tu je. "Bang, boleh masuk tak bang?" Saya takkan tanya, "Kenapa nak masuk?" Beritahu saya. Itu sebab tuan-tuan, saya dah tak layak dengan soalan macam tu. Bukan apa. Soalan tu kalau katakan saya kata masuk dan dia profit tuan-tuan Pak Su, tanpa tahu kenapa dia profit.
daripada maksudnya dia mengharapkan betul-betul signal daripada cikgu. Nanti dia tanya saya lagi. Saya akan tanya balik. Sampai bila kau nak tanya? Sampai bila? Saya nak track juga. Asyik tanya tapi tak pernah nak belajar. Sampai bila? Itu saya akan tanya tuan-tuan. Betul lah. Sebab saya sanggup nak mengajar tapi orang nak belajar tu kena dah tunjukkan dia nak belajar. Bukan nak dengar bulat-bulat tapi tak nak fikir. Tak boleh. Sampai bila nak macam tu? Jadi sebab saya akan tanya banyak soalan. Ada orang kata saya tembak. Tak. Saya nak tahu apa tuan-tuan faham. Sebab dalam online saya tak nampak muka tuan-tuan. Betul. Saya tak boleh fikir apa tuan-tuan fikir. Bila saya nak tahu, saya kena tanyalah. Tuan-tuan nampak apa? Saya akan tanya. Okey, kita nampak sekarang di time frame H4, market hilang volume buy. Saya akan tanya. Jikalau muncul market hilang volume buy di 4 jam, di daily ada apa? Dia tak jawab. Maknanya dia tak tahu. Itu ya sebab saya tak nampak kan. Kalau tak tahu, saya beritahu. Market hilang volume buy di 4 jam, di daily adalah re-entry buy. Apakah yang akan validkan re-entry buy di daily dan market hilang volume buy di 4 jam? Dia kena jawab lah. Kalau dia tak jawab, maknanya saya anggap dia tak tahu. Jadi saya beritahu, tunggu bacaan momentum buy. Selagi tidak ada bacaan momentum buy, maka re-entry buy yang kita baca, market hilang volume buy yang kita baca di 4 jam belum valid. Jadi bila nak valid, sabarlah, tunggu momentum buy di H1. Tu sebab tuan-tuan, kita kena tahu bila kita kena bersabar. Bila kita ada ilmu. Kalau kita dengar bulat-bulat, kita profit, tak tahu kenapa kita profit. Sampai bilalah kita akan terapung-apung, tak tahu apa nak buat. Betul lah. Banyak banyak benda yang kita belajar bukan sekadar teknik tapi untuk diri kita. Persiapan diri kita untuk kita dapat ilmu-ilmu. Tak kisahlah, ini salah satu BBMA. Saya tahu ramai peminat BBMA dan banyak lagi teknikal di luar sana. Jadi betul juga bila saya fikir balik, kalau kita profit disebabkan signal yang tepat daripada mentor, jadi kita tak tahu nanti next kita nak buat tanya lagi lah sampai bila. Lebih baik kita buat, kita faham terus, belajar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, 11.29 ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan di Kepulauan Riau, Tanah Besar Jakarta, terima kasih Taiwan, Sweden, pelajar-pelajar Malaysia. Saya tahu jauh Australia ada pelajar-pelajar kita yang trade sambil belajar, cari duit poket. Kan. Okey, ribuan terima kasih kepada yang memberikan perhatian anda. Semoga saya doakan, Pak Su doakan semoga anda di luar sana akan terus mendapat ilham daripada Allah SWT dan diberikan rezeki yang murah. Amin. Ilmu amat penting. Betul. Teknik mana pun tak apa, janji anda hadam, anda akan rasa profit tu dan anda tahu sebab apa anda profit dan kenapa anda loss. Jangan jadi macam Pak Su lambat, dia lembab sikit. Okey. Ni kita cakap terang-terang. Macam adik abang. Okey. Besok kita ada apa? Kita ada bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC pada 10.30 malam. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya tinggalkan Cikgu. Terima kasih Cikgu atas perkongsian Cikgu, halalkan segala ilmu. Yep. Kepada anda semua, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum daripada saya Boboy dan Cikgu Lan. Bye bye.